Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah kita siap sediakan pada pagi ini untuk kita nak tengok sedikit daripada contoh tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Walaupun di tempatan kita ni kita agak kata insya-Allah kita pakat beraya sama-sama pada besok harilah, maka cara yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utama sekali iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaya raya ni di musalla. Musalla ni makna kata tempat yang tanah lapang, padai lah kalau kita keceknya. Ini adalah contoh tauladan yang ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup Nabi kita ni semaya di musalla semua, malaikat satu kali. Masa tipuannya ujian, jikalau hadis tu sabit lah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Majah. Dan contoh yang kedua yang patut kita mengingati iaitu apabila kita nak mengeluarkan kepada semaya raya ni, iaitu kita hendaklah berpakaian dengan pakaian seelok-elok pakaian. Khuzu zinatakum, suruh kita ambil sebaik-baik pakaian kita mari pakai. Nabi ni ada pakaian dia hak molek lah. Ia pakai dengan cara molek, pakai dengan cara bersih dan berair bau dengan cara comelnya, terutama bagi orang lelaki. Orang perempuan tu jaga panggil kata bau hak tak sesuainya. Ada pun air bau ni tak dilayakkan bagi orang perempuan kita tu bubuh. Dan contoh yang ketiga sebagai maklum, hendaklah kita tu makan buah taman lah belum daripada kita nak keluar semaya raya puasa tu suti ataupun 3 ataupun 5 hak witir tu. Hak tu contoh hak yang ditinggal oleh Nabi kita. Adapun semaya raya haji daklah nanti kita makan daging adha udhiyah kita tadi itu dengan cara moleknya. Dan sabit daripada perbuatan para sahabat umpama Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kita nak tubik semaya raya ni adalah kita bersih dulu. Mana mandi dengan cara molek, niat semaya raya gapo tu dengan cara molek. Itu jangan kita tinggallah contoh-contoh yang dihajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kita nak semaya raya ni hak asalnya iaitu kita berjalan kaki lah. Kalau dekat jalan kaki pergi pada tempat musalla tadi itu sunnah Nabi hak yang Nabi kita tinggal. Bukan jauh sangat musalla Nabi duduk di Madinah tu. Kalau kita nak naik kenderaan pun tak ada gapo lah hak jauh-jauh tu. Tapi hak asal tu kita jalan kaki. Itulah yang ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu yang Nabi kita berlakukan semaya raya ni iaitu dekat-dekat dengan nak masuk waktu ataupun lepas pada waktu duha sikit. Kalau partai kita ni pukul 7 lebih-lebih gitu, jangan sampai pukul 8. Itu makna kata cara hak Nabi tertinggal kita nampak. Dan tidak disunatkan kita azan ataupun al-iqamah ataupun perkataan as-salatu jami'ah dan sebagainya. Sunnah Nabi kita pakai duduk selalu. Tak ada semaya tahiyatul musalla apa, tak ada lah tu. Kita duduk lalu di musalla. Ya bukan hukum umpama kita masuk masjid kita kena semaya tahiyatul masjid. Adapun musalla tu tidak. Dan
hendaklah kita tahu kata sembahyang raya ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berlaku dia iaitu sembahyang belum daripada khutbah. Khilaf dengan Jumaat khutbah dulu, kamar dia baru kita sembahyang. Ada pun sembahyang raya dak kita takbir itu sembahyang dulu kamar kita berkhutbah. Itu adalah yang dikatakan oleh para ulama tentang perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita sembahyang raya ni sebagaimana maklum kita takbir 7 takbir lain daripada takbiratul ihram, itu rakaat mula-mula. Dan rakaat yang kedua kita takbir al-intiqal, naik Allahu akbar, kamari takbir pula 5 takbir. Situ Nabi kita tinggal. Ada pun masalah akad tangan tiap-tiap takbir ni sabit daripada perbuatan Abdullah bin Umar, serta dia itu sangat-sangat ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Imam Ibn Qayyim di dalam Zadul Ma'ad yang kita baca ni, iaitu dia tarjih kata hendaklah kita akad tangan tiap-tiap kali kita takbir, hak tu lebih aula daripada kita takbir dengan tak akad tangan. Hak tu hak lebih utama. Hadis sahih mauquf duk situ. Adapun hadis marfu' ni Imam Khallal dan sebagainya lain-lain daripada tu kata tak ada sabit lah. Cuma sabit daripada hadis mauquf akadnya tangan tiap-tiap kali kita takbir. Adapun tambahan di antara tengah tadi itu pada asalnya tak ada. Malaikat sabit daripada perbuatan Abdullah bin Mas'ud dia bubuh alhamdulillah gapo nama di dalam tasbih dalam di antara kita takbir tu waktu tu sabit pada perbuatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan disunatkan kita sebagai orang jadi imam bacakan lepas pada Fatihah tu kalau dia lacar molek lah. Lacar molek mana baca suratul Qaf dan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar rakaat yang kedua. Kalau tak arah tu panjang kita kata kita baca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ini adalah sah daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hak lain tadi itu harus kita nak baca tak ada gapo, cuma hak ni adalah contoh yang ditinggal oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah daripada kita sembahyang, hendaklah kita itu sunnahnya kita dengar khutbah. Makna kata kita duduk dengan khutbah dulu, jangan kita pergi lagi lah. Dan selayaknya orang nak baca khutbah tadi itu Nabi tak seri panjang sangat. Seolah kata tak seri panjang sangat, kita nak buat lagu mana dalam 20 minit kita ni merangkungi semua panggil khutbatul jami'ah, hak yang sesuai kita nak kecek tadi itu. Jangan lerek tubik berdoa, jangan pendek berdoa sampai kata faham wi jadi babak molek pertengahan. Hak itulah Nabi kita buat contoh tauladan. Adapun apa nama cara kaifiat baca khutbah tu ada dua. Setengah Nabi buat sekali, khutbah sekali. Ada sabit daripada Nabi lagu tu. Setengah kali Nabi buat 2 kali seumpama khutbah hari Jumaat. Maka di situ panggil amrun wasi', perkara yang luas bagi kita, yang kita itu suka mau nak hak mana maka utama. Tak ada masalah di situ, tak nak jadi pertikai, perbantahan dan sebagainya, kerana sama-sama ada dalil daripada perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keseterusnya adalah kita tadi itu kembali kelik jalan lain. Lepas daripada kita sembahyang dah tu jabat salat taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, itu sabit pada perbuatan orang salaf dulu. Kita jabat salat gapo tak adalah cara-cara dia minta Tuhan terima amalan dan sebagainya. Lepas pada tu hendaklah kita paling kelik pada rumah kita ni dengan jalan yang lain. Hak itulah hak Nabi kita buat. We tengok jalan hak lain. Ada orang kata kalau jalan tu lah boleh kedak. Ada gapo? Cuma nak ayat kata utama sekali itu hak itulah yang dibuatkan contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah kita nak berhari raya. Itulah sedikit daripada pengingatan contoh tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari raya. Tak kira raya Aidil Fitri ataupun Aidil Al-Adha. Yang merayak sebagai pengingatan dengan cara rujuklah dengan cepat-cepat supaya kata kita boleh guna selalu. Di situlah sekadar itulah. Terima kasih pada Tuan Imam dan Ustaz Riza kita
yang beri peluang kepada hamba boleh berjumpa dengan ikhwah pada pagi yang mulia ini. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala menerimakan sebaik-baik amalan kita di sisinya dan membalaskan kepada kita sebaik-baik balasan di dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.